Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Soal Rakyat. Saya Azaria Tagaya, pengacara anda untuk episod kali ini. Dan hari ini kita membincangkan tentang harga barang dan juga kos sara hidup. Harga barang ataupun isu kenaikan harga barang ini sebenarnya satu isu yang sering diperkatakan dan pastinya menjadi perhatian rakyat. Apa sebenarnya puncanya dan bagaimana keadaan sebenar di Malaysia ketika ini dan apa agaknya usaha kerajaan untuk menangani isu ini bagi menjamin kesejahteraan rakyat. Untuk membincangkan topik ini pada hari ini, kita bersama dengan tetamu di studio, Timbalan Menteri di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Rosul Wahid. Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, sihat adanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan kami dan pastinya kami sangat berbesar hati kerana dapat bersama dengan KPDN HEP hari ini untuk membincangkan satu isu yang sering menjadi perhatian rakyat ketika ini. Baik Datuk, kalau kita bercakap tentang isu kenaikan harga barang dan kos sara hidup rakyat sekarang ni, sejak kerajaan mengumumkan pembukaan semula sektor ekonomi dan pelancongan di Malaysia ini, isu kenaikan harga barang ini sudah mula diperkatakan dan dilihat sehingga kini ia belum begitu reda. Masih lagi orang membincangkan tentang isu ini. Jadi bagi Datuk, bagaimana Datuk melihat isu harga barang ini? Apakah punca sebenarnya dan bagaimana situasi di Malaysia ketika ini? Adakah serius? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasih kepada TV3 yang menjemput saya untuk berkongsi dan juga untuk memaklumkan hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan barang yang sebenarnya ditanya oleh Cik Azaria tadi. Satu isu yang telah bermula dan masih hangat lagi dia berkatakan sehingga sekarang, dan saya pun baru balik daripada Parlimen tadi dan soalan MQT pun ditanya kepada Perdana Menteri berkaitan dengan isu harga barang ni. Untuk makluman semua penonton dan semua berkaitan dengan harga barang ini, sebenarnya kita amat memandang serius keadaan kenaikan harga barang, ditambah pula dengan masalah COVID yang masih lagi kita hadapi sekarang, yang mana ianya berkait antara satu sama lain. Tapi walaupun begitu, atas keperhatianan kerajaan, atas kecanaan kita di pihak kementerian, kita telah menggerakkan seramai lebih daripada 2,500 orang pegawai-pegawai kita untuk memantau, meninjau dan melihat harga di lebih 1,500 lokasi di seluruh negara untuk nak melihat, dan mereka buat kerja ini setiap hari untuk memantau. Cuma kebanyakan rakyat tidak faham kenapa harga barang naik. Bila minggu lepas dia beli dengan harga RM2, tiba-tiba minggu ni beli RM2.50. Jadi memang ada kenaikan. Cuma di bawah akta kita, kalau kenaikan itu tidak menunjukkan manipulasi harga, tidak menunjukkan bahawa peniaga ini mengambil keuntungan berlebihan, maka tidak menjadi kesalahan. Sebab kita punya punca kuasa untuk menyiasat bermula daripada pengeluar, pemborong, pengedar dan peruncit. Artinya setiap rantaian berkenaan tersebut kita ada rekod. Contohnya dia dapat pengeluar jual kepada pemborong RM2. Pemborong ambil untung RM1. Dia jual RM3 kepada pengedar. Pengedar ambil RM1. Jadi RM2, RM3 ambil RM4 kepada peruncit. Peruncit jual kepada pengguna RM1. Jadi bermula daripada barang RM2, pengguna akan dapat, oleh kerana keuntungan RM1, mungkin pengguna akan dapat dengan harga RM5.50 ataupun RM6. Jadi kalau itulah keadaannya, maka tidak menjadi satu kesalahan. Yang menjadi kesalahannya ialah pengeluar jual RM2, kemudian ia jual sini RM10. Betul. Contoh. Jadi kita akan cari di mana rantaian itu yang menyebabkan keuntungan lebih. Jika berlebihan, maka kita adakan dikenakan tindakan undang-undang. Jadi itu perlu difahami. Yang keduanya, punca kenaikan harga barang ini ialah kerana semua kita tahu sebelum ini PKP. Bila PKP, orang tak boleh kerja. Peternak ayam tidak menternak ayam sebab tak ada pekerja. Kemudian selepas pada itu, selepas PKP dibuka, maka restoran pun banyak dibuka. Kedai makan dibuka, restoran, kedai runcit dan sebagainya. Jadi permintaan bertambah.
Jadi oleh kerana kurangnya dia ternak ayam dulu, kemudian sekarang ni pembahasan bertambah, itu juga menyebabkan kenaikan harga barang. Betul. Harga barang tersebut. Ditambah lagi dengan keadaan tukar wang asing negara kita yang menyebabkan mata wang kita sehari ini tidak sekuat dulu. Jadi ini tu punca. Kemudian juga masalah bekalan yang mana macam ayam, harga ayam meningkat kerana katanya laporan daripada Mafi mengatakan bahawa makanan ayam ni diimport. Ya, makanan ayam sahnya ialah soya dan juga jagung. Semua diimport dan diimport oleh kerana forex kita, harga mata wang kita rendah, maka ianya memberi kesan secara langsung dan tidak langsung kepada kenaikan harga barang. Jadi inilah punca-punca yang dapat kita lihat untuk menjadikan harga ini semakin meningkat. Jadi kita prihatin, kita ambil berat lantaran itu kita adakan beberapa program intervensi untuk membantu meringankan beban. Katanya ialah antaranya ialah kita melaksanakan program jualan keluarga Malaysia, kita buat program subsidi. Mana saja dah banyak subsidi. Jadi setakat ni ya masih kita akui masih ada lagi, masih hangat lagi, tapi kita dalam proses untuk meredakan. Adakah keadaan ini kita boleh gambarkan sebagai serius ataupun masih terkawal lagi buat masa sekarang ni? Sekarang ni saya rasa dah semakin turn down, dan kita juga ucap terima kasih kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang bekerjasama erat dengan kita, kerana kadang-kadang bila harga mahal orang salahkan kita. Walhal benda itu puncanya kerana kementerian lain. Ya. Contohnya harga ayam, kemudian harga sayur, harga ikan dan sebagainya itu di bawah Mafi. Ya, tapi walaupun itu kita tak bergaduh Mafi. Bukan kita bergaduh, kita mengadakan kolaborasi yang bagus dengan Mafi. Bila perkara ini timbul, maka kita adakan mesyuarat secara berkala dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani untuk mencari jalan. Kerana masalah ini masalah kita bersama. Ya, bukan masalah KPNCP saja, ini juga masalah MOF, ini juga masalah Mafi, dan ini masalah kerajaan. Jadi kita sebagai satu kerajaan yang kolaboratif, responsibility, maka kita bertanggungjawab semuanya. Alhamdulillah, saya difahamkan dalam minggu ini atau minggu depan mungkin akan berlaku pengimportan ayam daripada luar negara. Saya difahamkan oleh Mafi dah keluarkan AP import untuk nak stabilkan. Kerana peranan kita di samping menstabilkan harga, peranan yang kedua ialah keberadaan, availability of the goods dalam market. Jadi kita nak barang murah tapi susah nak dapat. Kita nak barang murah, senang dapat. Baik, tapi kenapa Datuk isu ini akan seolah-olah sentiasa berulang-ulang dan seperti tiada penyelesaian tuntas yang boleh menjamin ia tidak akan berulang? Apa komen Datuk? Ya, saya akui ianya satu program. Saya ingat semasa saya kecil dulu, tahun 60-an, 70-an, ya, memang harga barang ni semakin hari semakin meningkat. Kerana kos meningkat, kos hidup meningkat, kemudian supply and demand berbeza. Jadi ini menyebabkan harganya meningkat. Dan saya masih ingat lagi, saya selalu kongsi perkara ini dengan anak-anak saya dan rakan-rakan, bahawa dulu 10 sen duit tersebut amat berharga. Masa saya kecil-kecil dulu, saya ingat lagi, kalau jumpa 10 sen, kita ambil, kita pastikan dia nampak nombor 10 sen itu untuk nak beli. Masa tu gula-gula 10 sen 3 biji. Sekarang ni 10 sen budak tak pandang. Sebab nilai mata wang kita dah rendah dan ia macam tak ada nilai. Kadang-kadang RM1 pun tak nilai. Saya ingat lagi kalau saya masa umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, mak saya beri RM1. Dari RM1 itu dia pesan, beli garam 20 sen, gula 20 sen, kunyit 20 sen, halia 20 sen. Kemudian yang lebih tu beli gula-gula lah. Mana dalam RM1 tu boleh 5-6 barang. Betul. Hari ni RM50 tu boleh beli 3 barang. Betul. Itu beza dia. Jadi isu ini isu yang akan berterusan. Pun begitu, kerajaan ada intervensi. Ya, kalau dulu saya ingat lagi, tak ada subsidi. Semuanya bergantung terus kepada kebijaksanaan masyarakat dan juga kebijaksanaan rakyat. Jadi dengan harga yang murah, tapi kita tak mampu milik. Sekarang ni harga mahal, tapi kita mampu memiliki. Jadi dua senario yang saya yakin kalau saya tanya pada orang yang waras, mereka akan pilih bahawa walaupun harga itu mahal, mereka mampu adalah lebih baik daripada harga murah mereka tak mampu. Contoh,
Masa saya kecil-kecil dulu, saya rasa samalah awal sembahyang saya dalam yang dah masuk 50 siri ni. Ketika itu di kampung cuma ada sebuah kereta je satu kampung. TV tak ada. Basikal jarang-jarang. Ketika itu harga gula 1 kilo 2%, 3%. Betul. Harga gandum 3% sekilo. Maka harga ikan satu kati masa tu dalam RM1, RM2. Tapi ketika itu, saat itu, mereka yang mampu memiliki harta tak ramai. Hari ini, dengan harga duit RM50, kita boleh mampu beli satu barang saja. Tapi kita boleh tengok, di rumah masyarakat kita hari ini, paling common pun sebuah motosikal, sebuah rumah. Betul. Dan TV mesti ada. Yes. Jadi inilah suasana yang kita kena rasional bahawa walaupun barang naik, harga mahal, kita mampu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berbeza dengan barang murah, kita tak mampu. Ya. Jadi kalau diberi pilihan, kita nak yang barang naik, kita mampu. Baik. Tapi sepatutnya barang murah kita mampulah. Ya. Itu yang terbaik. Tapi kadang-kadang sekarang, mungkin yang barang mahal kita mampu, itu lebih baik. Baik, dan pastinya tadi seperti yang Datuk katakan itu ada langkah intervensi oleh kerajaan dan saya yakin pastinya penonton juga mahu tahu apa agaknya langkah-langkah yang akan diambil oleh KPDN HCP untuk menangani isu ini. Namun Datuk, itu kita akan bincangkan sebentar saja lagi. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Soal Rakyat. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam Soal Rakyat. Kami masih lagi membincangkan tentang isu kenaikan harga barang dan juga kos sara hidup masyarakat di Malaysia ketika ini bersama dengan tetamu kita, Timbalan Menteri di KPDN HEP, Datuk Rossul Wahid. Baik Datuk, sebelum rehat tadi kita ada membincangkan tentang mengapa kejadian ini berlaku, mengapa situasi ini kita hadapi di Malaysia sekarang ini. Namun Datuk ada sebutkan tadi ada langkah-langkah intervensi oleh kerajaan untuk menangani isu ini bagi memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa terjamin dan isu ini menjadi terkawal lah bagi kata orang. Jadi apa agaknya antara langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan KPDN HCP khususnya untuk memastikan isu ini kita dapat tangani? Ya, sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, yang memahami dan mendengar denyut nadi rakyat. Ya. Kita cukup sensitif bila hal-hal yang berkaitan dengan rakyat, hal-hal yang berkaitan dengan kos sara hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan cara kehidupan rakyat kita. Jadi kita amat kerana kita tahu kebanyakan kita pun, termasuk saya sendiri, bukan berasal daripada keluarga yang senang. Bukan daripada keluarga yang mewah, keluarga bangsawan dan sebagainya. Jadi kita memahami bila orang kata susah, kita tahu. Bukan saja kata orang berat mata merah buat lagi bahu itu, tidak. Kita pernah memahami erti kesusahan, erti keperitan, erti bekerja untuk mencari sesuap nasib. Yeah. Lantaran itu kita amat menyokong apa yang dilakukan oleh kementerian dan juga oleh kerajaan kita. Didorong oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang mana untuk makluman bahawa kita langkah yang pertama yang dibuat oleh kerajaan ialah memberi subsidi. Tapi kita subsidi kita nak sustain. Sebab kerajaan kita pasal belanja berbilion ringgit. Untuk makluman, untuk tahun 2020 subsidi untuk minyak, harga minyak masak yang 1 kilo, kemudian untuk tepung gandum, lepas tu barang perlu termasuk gas, gula dan sebagainya, dan juga untuk penyeragaman harga sabak dan sarawak. Kerana harga sabak dia jauh dari kita, kerajaan membelanja lebih daripada 610 juta untuk 200 tahun 2020. Pada tahun 2021 baru ni tambah lagi 690 juta. Ini tak termasuk subsidi untuk petrol dan diesel. Saya dimaklumkan oleh pegawai kita di kementerian, campur semua sekali, gandum subsidi, minyak subsidi, minyak masak subsidi, penyeragaman harga, kemudian satu lagi LPG. LPG ni kalau kita masak sekarang, gas 14 kilo harganya RM20.60. Okey. Jadi RM20.60 sebut kerajaan subsidi separuh. Kalau tak subsidi harganya RM50.60. Mana setiap tong gas kerajaan beri subsidi lebih daripada RM20. Bayangkan, Jadi jumlah yang saya dimaklumkan oleh pegawai di kementerian untuk tahun 2021 saja kita dah belanja 1.6 bilion. Jadi ini langkah intervensi yang kita nak beri kepada rakyat agar mungkin tak dapat selesai,
tapi sekurang-kurangnya membantu beban yang ditanggung oleh rakyat. Selain daripada itu, seperti yang kata tadi, kita ada kerjasama erat dengan MAFI, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Saya tadi industri asas tani, silap. Industri makanan. Yang mana kita bermesyuarat dengan mereka untuk nak menentukan barang yang boleh diimport. Untuk nak kontrol harga barang ni, perlu ada tambahan barang, supply and demand. Jadi kerjasama yang erat daripada MAFI untuk membenarkan untuk jangka masa pendek. Untuk jangka pendek agar harga barang ini akan terkawal. Dan kita tahu bahawa ianya memberi kesan kepada harga ini antaranya bukan sahaja kita barang import, kita juga pastikan sayur daripada Cameron Highland yang terjejas kerana hujan, kerana banjir dan sebagainya. Dan kerajaan dikatakan telah beri subsidi kepada penanam sayur ini dari segi racun dan baja. Jadi ini betul-betul yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk nak menangani sebagai langkah intervensi. Dan masa yang sama, kita juga ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah bersetuju untuk menjadi pengurusi NACOL. NACOL ni ialah National Cost of Living Council. Untuk menangani, sebab dalam NACOL ini dia ada berbagai kementerian. Kementerian Pengangkutan, Kementerian Perumahan, Kementerian Kabinet GP, Kementerian MAFI dan berbagai kementerian. Kerana kos sara hidup ini bukan saja makanan saja. Perumahan pun tengok KPKT terlibat perumahan. Macam mana nak bina rumah untuk rakyat. Kemudian MAFI, pertanian. Kemudian kita, harga makanan. Kemudian MOT, transport, tambang-tambang ni. Sebab tambang ni semua sekali ni dah berapa lama tak naik. Dia orang dah pun nak naik, tambang feri dan sebagainya. Jadi semua itu akan dinilai, akan dimesyuarat, yang akan menjadi pengurusi. Jadi ini antara langkah-langkah yang kita jalankan untuk, mungkin tak boleh selesai, tapi saya katakan tadi untuk meringankan, untuk mengurangkan beban yang ditanggung oleh rakyat kita selepas daripada COVID. Ramai yang kena berhenti kerja, ramai yang gaji separuh bulan, ramai yang tiada punca pendapatan. Kita tahu semua ni. Kita tahu semua ini dan kita berusaha yang terbaik untuk sekurang-kurangnya meringankan beban mereka. Betul. InsyaAllah, Datuk. Dan saya tertarik dengan apa yang Datuk sebutkan tadi tentang antara langkah-langkah untuk membantu meringankan bebanan rakyat adalah seperti skim Harga Maksimum Keluarga Malaysia dan sekarang kita juga ada program Jualan Keluarga Malaysia. Boleh Datuk terangkan lebih mendalam lagi tentang kedua-dua program ini, khususnya apa sebenarnya beza dia dan apa fungsi kedua-dua program ini dijalankan pada ketika ini? Kita ada program Jualan Malaysia. Yang kedua, program KBBM, Kempen Beli Barangan Malaysia. Dan yang terbaru, program Jualan Keluarga Malaysia. Ada 3. Yang KBBM, Kempen Beli Barangan Malaysia ni dengan PJM ni dah lama dah ada. Cuma kita tambah baik. Selepas kita mengetahui, selepas daripada COVID, kemudian lockdown dan sebagainya, ramai peniaga-peniaga kita yang terkesan. Ramai yang hampir gulung tikar, ramai yang tutup berniaga kerana dah setahun lebih tak berniaga. Jadi kita dengan KBBM ini, Kempen Beli Barang Malaysia ini, kita pergi yang terbaru rasanya bulan lepas kita buat di Langkawi. Pelancaran, kita kumpul ramai-ramai produk-produk Malaysia untuk dijual kepada pengunjung-pengunjung di Langkawi. Kemudian ketika itu bubble pelancungan dia dibuka di Langkawi. Jadi sambutan cukup menggalakkan, alhamdulillah. Jualan Malaysia itu juga. Jualan Malaysia ini program yang kita buat jualan murah untuk peniaga-peniaga, buat offer atau buat diskaun sempena dengan mungkin cuti sekolah, sempena perayaan sebagainya, dan dia melibatkan semua barang, tak termasuk barang buatan Malaysia dan barang bukan buatan Malaysia. Itu PJM. Kemudian yang terbaru ialah program Jualan Keluarga Malaysia. Ini dilancarkan, tak silap saya, 2 Disember yang lalu di Lembah Pantai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana jualan Keluarga Malaysia ini ialah jualan barang perlu. Barang perlu, barang harian perlu, gandum, beras, gula, ikan, ayam, sayur dan sebagainya dengan harga yang potongannya 15 hingga 20%. Dan ianya mendapat kerjasama erat daripada Nikmat, daripada LKIM, daripada Nafas, daripada player-player, pemborong-pemborong yang datang untuk membantu kita dan ianya tidak ada kos pada kerajaan setakat ni. Tak ada kos pada kerajaan, ni sumbangan daripada CSR, daripada company-company dan juga daripada GST kerajaan. Jadi sambutannya menggalakkan apa
apa yang akan berlaku di sana ialah dalam program jualan keluarga Malaysia ini akan diadakan di 222 kawasan parlimen. Kawasan parlimen akan terlibat dan kita diminta oleh Perdana Menteri untuk adakan 2 kali sebulan setiap parlimen untuk rakyat di sekitar itu. Dan di sini kita ketepikan kawasan pembangkang atau kawasan kerajaan, tak ada. Mana semua kita layang sama rata dan sama rasa untuk semua rakyat. Sebab semua ni walaupun kawasan pembangkang dia rakyat Malaysia. Walaupun dia ni kawasan wakil rakyatnya membangkang tapi dia tu rakyat kita. Jadi kita prihatin kepada mereka. Lantaran itu kita laksanakan di 222 kawasan parlimen di seluruh negara. Dan masa sehingga dijangka sehingga dikatakan harga agak stabil mungkin bulan Februari. Mungkin hingga Februari. Kalau harga itu akan stabil bulan Februari, mungkin Februari. Bergantung pada keadaan semasa harga barang perlu di dalam pasaran sekarang. Ya, kita tunggu dan lihatlah ya Datuk kesannya kepada pasaran sekarang, tapi pastinya ini 3 program yang Datuk sebutkan ini antara yang boleh dilihat boleh membantu meringankan bebanan rakyat. Baik Datuk, kita mahu juga bercakap tentang kemasukan ayam import dan pastinya saya rasa ramai yang tertanya adakah akan ada kesan kepada peniaga ayam segar tempatan. Tapi itu kita akan bincangkan sebentar lagi. Kita berehat sekali lagi, kembali selepas ini dalam Soal Rakyat. Jangan ke mana-mana. Masih bersama kami dalam Soal Rakyat, masih bersama dengan saya Azaria Tagaya dan kami bersama dengan tetamu kita Timbalan Menteri KPDN HEP membincangkan tentang harga barang dan juga kos sara hidup rakyat, Datuk Rosul Wahid. Baik Datuk, sebelum berehat tadi saya ada tanyakan tentang isu kemasukan ayam import. Ini pastinya dilihat dapat sedikit sebanyak membantu mempengaruhi paras harga ayam di pasaran kerana nanti akan ada lebih penawaran daripada permintaan. Jadi apabila ada lambakan tu akan mempengaruhi harga lah. Namun ada yang mempersoalkan adakah ini tidak akan memberi kesan kepada peniaga ayam segar atau macam mana? Ya, terima kasih kerana soalan yang cukup baik. Ya, memang kita akui bila berlaku lambakan akan berlaku mana lebih penawaran, kurang permintaan, harga akan murah. Itu yang akan berlaku. Dan kita dah meramalkan ianya akan berlaku sebegitu kerana memandangkan harga ayam yang berada dalam pasaran sekarang dah pernah berlaku ketika beberapa bulan lalu RM11 sekilo. Jadi ini aman menyukarkan rakyat dan menjadikan rakyat cukup merasa tertekan dan marah. Kerana rata-rata hari ini, saya pun ada anak, budak-budak hari ini kata ada ayam tak makan nasi, tak makan nasi. Betul. Mesti ada ayam. Jadi bila hal begitu, ayam adalah suatu benda makanan amat perlu sekarang. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, maka kita berbincang dengan MAFI untuk benarkan diimport ayam. Dan ini mendapat ronggotan daripada peternak-peternak dan juga peniaga-peniaga tempatan. Kerana mereka meramalkan harga akan jatuh. Ya. Jadi, ya, kita di kementerian ini kita berada dalam dilema. Dalam masa yang sama, kita nak jaga peniaga dan dalam masa yang sama juga kita nak jaga pengguna. Peniaga kita tak nak dia ni tak berniaga. Bila tak berniaga, pengguna tak dapat makanan. Dan dalam masa sama juga kita terjaga pengguna supaya tidak beli barang mahal. Jadi berkenaan dengan harga ayam, maka kita berharap dengan kemasukan harga ayam ini kita akan dapat menurunkan harga. Dan saya beritahu malu tadi bahawa seorang player dah beritahu kepada kementerian bahawa dia sanggup dapat ayam masuk daripada luar untuk jual bawah pada RM8 sekilo. Hari ini untuk makluman, kita ada 2 intervensi yang dilaksanakan dalam masa jangka pendek untuk nak menangani masalah kenaikan harga barang ni. Yang pertama sebagai saya katakan tadi iaitu program jualan keluarga Malaysia yang dilancarkan oleh PM di Lembah Pantai. Kemudian akan diikuti di seluruh 222 kawasan parlimen di seluruh negara. Yang kedua, kita ada skim harga maksimum keluarga Malaysia. Skim harga maksimum ni ialah untuk pastikan harga barang 12 barang yang 12 barang yang kategori ini jangan lebih daripada harga yang kita letakkan. Kalau lebih kita akan keluar kompaun. Contohnya ayam hidup. Ayam hidup untuk harga di ladang kita dah tentu. Jangan lebih daripada RM6.20 sekilo. Kalau dapat laporan lebih, kita akan bertindakan. Kemudian daripada ladang ke pemborong
pemborong dia akan jual RM6.70. Maknanya dia ambil 5% je atas kilo. Kemudian harga tengok harga kapit song ayam hidup. Kemudian lepas ayam hidup kita tengok pula harga cili. Harga cili. Cili pun isu. Okey, cili merah harga borong di sebenarnya RM15. Okey. Harga runcit RM17. Mana RM2 je ambil. Kalau kita dapat laporan bahawa harga borong ia beli lebih daripada RM15, maka satu kesalahan. Jadi ini tujuan kita letakkan dia sebagai harga maksimum keluarga Malaysia. Dan ianya akan berlangsung daripada 7 hingga 31 Disember. Maknanya dalam masa sebulan ini saja. Jadi pegawai kuasa kita akan pergi cek daripada semasa-semasa ke pasar-pasar basah untuk melihat harga ayam, harga cili, harga tomato, harga sawi, kemudian harga kobeh dan sebagainya. Supaya kita dah beritahu dah lancar dan peniaga-peniaga dah tahu, pemborong dah tahu harganya. Ini harga dia. Jadi lantaran itu kita berharap dan keadaan kita semuanya badan susah. Semua kita ni berada dalam keadaan susah. Kita ni sebagai satu keluarga Malaysia kena tolong-menolong. Kita menganggap, saya selalu menganggap beritahu pada masyarakat bahawa kerajaan ini sebagai ayah. Ayah yang kena jaga semua anak-anak di bawah. Anak-anak kita ni peniaga ada, buruh ada, penjaja ada, kemudian macam-macam anak kita ni. Jadi kita kena entertain semua orang. Sebab tu bagi mereka yang anak-anak, contoh anak-anak ni yang dah boleh berdaya maju, yang boleh berdikari, tolonglah adik-adik lain. Pengguna peniaga-peniaga yang dah berjaya, GSC yang dah buat untung banyak, kemudian sekat-sekat yang dah buat dosa, keluarkan CSR mereka untuk bantu kerajaan, membantu rakan-rakan yang lain. Kerana bila bantu-bantu ini, hidup kita akan harmoni, hidup kita akan lebih ceria dan hidup kita akan lebih bahagia, insya-Allah. Itu yang dikatakan keluarga Malaysia tu ya Datuk, kerana ada pelbagai lapisan dan pelbagai peranan yang berbeza-beza dalam keluarga Malaysia ini. Dan kalau kita lihat KPDN HCP ini banyak memberi fokus kepada kenaikan harga barang yang memberi kesan terus kepada pengguna, antaranya seperti ayam, cili, sayur yang Datuk sebutkan tadi. Namun ada juga laporan yang mengatakan kenaikan harga barang ini sebenarnya mempengaruhi benda-benda lain juga. Contohnya barang binaan, alat ganti kenderaan juga mengalami kenaikan harga. Jadi apa komen Datuk tentang ini? Apa agaknya tindak balas yang diambil oleh KPDN HCP untuk menangani isu ini juga? Ya, kita pun ada tim laporan dikatakan bahawa spare part akan naik harga. Kemudian besi untuk bangunan akan naik harga. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, kalau ianya kenaikan tersebut disebabkan oleh kegilaan peniaga untuk ambil untung yang lebih, maka itu satu kesalahan. Tapi kalau kenaikan tersebut disebabkan oleh memang dia dah dapat daripada supply chain itu dah mahal dah. Alasan dia kerana logistik, kerana pengangkutan, kerana masalah buruh. Kerana buruh sekarang ni dah tak ada, buruh asing pun tak masuk lagi. Jadi kita tengok dan memang daripada bil yang diberi daripada pengeluar tersebut, harga dah ada. Kemudian kita cek kepada pemborong pula, dah memang ada bil. Sebab kalau tak boleh sediakan bil, menjadi satu kesalahan. Dia kena sediakan bil. Kemudian ada pemborong pada pocik, ada bil, ada harga dia. Jadi kalau tidak ada sebarang unsur pencatutan ataupun profit tiering, keuntungan berlebihan, maka ianya normal, tidak ada kesalahan. Dan kita akui akan naik kerana masalah transport daripada tu, saya bahkan di tempat asalnya macam di China, di Europe pun ada masalah sekarang. Jadi ini alasan-alasan yang diberi. Jadi cuma kita berharap pengguna-pengguna yang rasa tertipu, yang rasa dipermainkan oleh peniaga, oleh siapa saja, tampil beritahu kepada kita. Dan kita akan siasat. Jika ada unsur-unsur mencatut, maka menjadi kesalahan. Cuma masalahnya ialah apa yang kebanyakan kita terima di pihak kementerian ialah dia cerita-cerita, bila kita tanya di mana, kita boleh tahu di mana. Maknanya dia kata just hearsay. Just dengar cakap saja. Sebab tu saya nasihatkan kepada pengguna yang nak melaporkan tu, berilah secara perfect. Lapor sempurna daripada mana, bila berlaku, tempat mana, dan kalau boleh ambil bil. Bil sebagai bukti bahawa kita telah melakukan jual beli dengan peniaga tersebut. Jadi memudahkan kerja pegawai-pegawai kita. Jadi bila ada laporan yang betul mengikut saluran yang betul, pastinya KPDN HCP akan ambil tindakan ke atasnya. Ya, kita biarkan sampai esok. Sampai dapat hari ini kita tu. Contoh yang 2-3 contoh lah.
Contoh yang pertama, ikan siakap. Yang viral. Satu siakap harganya 1,000 lebih. Kita pun, saat ini lepas tu, di samping makanan mahal, ini viral pula. Lepas siakap, sotong pula. Betul. Kemudian lepas sotong, saya dapat maklumat sayur pula di Bera. Jadi, maklumat saya terima kasih kepada pegawai kita lah. Yang sangat dedicated, yang sangat dedikasi dalam menjalankan tugas. Kita beritahu dia sebab kita ada setiap negeri kita ada pejabat kita, ada daerah dia, paling senang kita beritahu dia betul berhubung dengan pejabat yang berkenaan tu pergi. Siasat, rupanya ikan siakap ni dari segi patuh cukup semua. Dia dah tanda harga, dia dah letak ni, dah beritahu kepada pengguna tu berapa dah harga sekilo, harga 1 gram sekali, tapi nakkan juga. Jadi saya rasa kalau itu okeylah, makna dah redha meredai. Dia tahu harga dan dia masak makan. Dah benda tu dah makan dah pun. Tiba-tiba wearer. Jadi bila wearer kita itu kan jawab kita. Jadi sekarang ni budaya wearer ni juga satu budaya yang saya rasa tak apa sihat lah. Sebab mungkin dia rasa tak kurang bertanggungjawab dan sebagainya. Kerana saya cakap kawan saya, dia kata wearer ni kerana dia tak malu apa sebab dia faceless. Dia tak ada muka. Betul. Dia boleh wearer apa saja, nak kata orang, nak kutuk orang, nak maki orang, tak ada tu. Jadi ini satu benda tu. Kemudian sotong. Pun bila tersesat, rupanya yang bayar tu kata, saya tak wearer. Kawan saya yang wearer. Orang lain yang wearer. Jadi pun begitu kita ambil tanggungjawab. Kita cek juga. Okey, selesai. Alhamdulillah, setakat ni alhamdulillah tak ada isu lah. Ya, siasatan terus dijalankan. Ya. Baiklah Datuk, kita terpaksa berhenti rehat sekali lagi. Namun kita akan kembali selepas ini untuk membincangkan lagi tentang isu kenaikan harga barang ini dan kesannya kepada pengguna, kepada anda yang sedang menonton kami selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Soal Rakyat. Isu harga barang dan juga kos sara hidup rakyat, itu yang kita bincangkan dalam Soal Rakyat hari ini. Masih lagi bersama dengan tetamu kami di studio, Timbalan Menteri KPDN HGP, Datuk Rossul Wahid. Baik Datuk, bila kita bincangkan tentang kenaikan harga barang dan juga kos sara hidup rakyat ni, pastinya nasib pengguna akan sentiasa menjadi tumpuan. Bagaimana yang memberi kesan kepada pengguna harga barang ini, bagaimana pengguna akan menangani isu ini untuk kesejahteraan mereka. Namun bagaimana pula dengan nasib peniaga? Bagaimana kita nak pastikan peniaga juga terbela nasib mereka? Ya, kita seperti saya katakan tadi, kita di Kementerian Perdagangan Negeri dan Haiwan Berguna ni menjaga perdagangan dalam negeri dan haiwan berguna. Perdagangan kita jaga, pengguna pun kita jaga. Jadi kita nak pastikan bahawa di samping harganya stabil, keberadaan barang pun penting. Seperti saya katakan, kita tak nak barang tu murah tapi suka nak dapat. Susah nak dapat. Murah tapi susah nak dapat. Kita nak availability of the goods ada dalam market dan macam sama harganya adalah affordable, berpatutan dan mampu dimiliki. Itu kita punya hasrat kita. Jadi untuk nak menjaga kedua-dua ni, maka sebagaimana katakan daripada awal tadi, kita kena menghubungi hubungan yang rapat dengan MAFI, untuk nak pastikan sayur berapa banyak keadaan pun mesti ada. Sama ada kalau tak ada dalam yang lokal mungkin diimport, tapi itu kerja MAFI. Dan masa sama kita juga terima kasih kepada MAFI yang telah memikirkan cara untuk food security. Ini satu benda yang penting. Dalam keadaan sekarang kita belajar apabila COVID melanda bahawa barang-barang ini perlu ada simpanan kita. Sekurang-kurangnya untuk 3 bulan. Lagi banyak lagi lama lagi bagus. Kita di kementerian juga terfikir apabila isu kekurangan gula dulu. Kita tercetus satu idea, kita perlu ada stok penimba ataupun stok penyelamat untuk gula untuk rakyat. Jadi kita minta pengeluar gula utama CSR dan MSM untuk adakan stok mereka. At least kurangnya untuk 3 bulan. Jadi ini yang perlu kita laksanakan, telah kita laksanakan di pihak kementerian untuk nak mengimbang keberadaan barang dan harga barang. Lantaran itu, kita berharap dengan adanya hubungan yang rapat dengan MAFI, dengan agensi bawah MAFI, dengan Nikmat. Nikmat contohnya dia buat Q-Fish. Q-Fish ni ikan segar beku. Dulu abang ikan sejuk beku. Sekarang ni kita tukar minda masyarakat, kita nak beritahu bahawa ikan jadi beku ni yuk segar. Ikan yang segar, ikan yang fresh,
ikan yang dari laut terus dibekukan. Ya. Dan dibekukan menggunakan teknologi yang dia tak lekat satu-satu. Dia sekor-sekor. Maknanya lepas kita ambil tu nak masak, kita kendam dalam air sekejap, dia rasa macam yang fresh. Jadi kita namakan ia ikan segar beku. Kemudian kita ada program segar atmosfer di Petronas. Ya. Segar atmosfer mesrik segar itu saya confuse. Saya mesrik segar di stesen Petronas. Ya. Yang mana di situ kita jual ayam dengan harga yang terbungkus RM10, ikan, sayur, buah-buah dan sebagainya. Untuk kemudahan masyarakat bandar terutamanya yang balik kerja, husband dia tuang minyak, dia tu pergi pasar-pasar dalam tu. Jadi masa jimat. Yeah. Dan sambutan yang cukup menggalakkan. Dan kita akan kembangkan di seluruh negara program ini dengan kerjasama Petronas dan juga syarikat lain. Jadi ini benda-benda yang kita buat untuk nak meringankan beban rakyat. Di samping kita bagi subsidi, saya katakan tadi. Subsidi, kalau dikatakan untuk tahun ini kita dah belanja 1.6 bilion. Subsidi termasuk gas, saya katakan tadi. Kemudian minyak masak. Minyak masak, untuk makluman, minyak masak 1 kilo. Yang ada di dalam market, yang katakan subsidi, minyak tersebut harganya hari ini, kadang saya RM5 ataupun RM6 sekilo. Tapi kita jual dengan harga RM2.50 saja. Beza daripada RM2.60 ke RM6 tersebut, beza itu Kak Jang bayar. Bayangkan, 1 kilo Kak Jang kena keluar RM4. Ya, betul. Imagine, mana how much the government spend untuk nak bantu meringankan Usaha kerajaan. tapi orang tak setuju Kak Jang, masih tak betul lagi. Tak betul Kak Jang, tak betul Kak Jang ni macam ni. Tapi kalau kita rasional, kita waras, kita dapat menilai antara batu dengan permata, antara bakul dengan raga, antara beruk dengan kera. Kita boleh menilai mana satu yang terbaik. Maknanya Kerajaan buat ini adalah untuk semata-mata nak meringankan beban rakyat tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, tanpa mengira warna kulit, semua akan dapat. Betul. Sebab tu minyak 1 kilo hari ini minyak 1 kilo yang jadi isu. Kerajaan ataupun pekedai hadkan cuma seorang boleh dua saja. Ya, untuk pastikan dianya tidak tiris, dan orang yang berniaga ni kalau boleh jangan beli yang ni lah. Ini untuk orang yang B40 dan M40. B40 lah terutamanya. Jadi itulah yang dibuat oleh kerajaan. Kita jaga perdagangan dalam negeri dan masa sama kita jaga juga hal ehwal pengguna. Yeah. Jadi ini dua benda yang kita kena seimbangkan. Ya, okey. Dan seperti yang Datuk katakan tadi, apabila dalam menangani isu ini, KPDN HCP bekerjasama dengan banyak agensi-agensi lain, MAFI antaranya yang seperti Datuk sebutkan tadi. Tapi bagaimana pula dengan persatuan pengguna? Bagaimana KPDN HCP melihat peranan persatuan pengguna ini, dan adakah wujud kerjasama antara KPDN HCP bersama dengan persatuan pengguna untuk sama-sama cuba menangani isu kos sara hidup rakyat dan harga barang ini? Ya, kita ada kerjasama tapi oleh kerana masalah COVID baru ni, kita tak ada kerjasama yang macam biasalah. Jadi kita merancang untuk nak mengadakan hubungan yang rapat dengan kelab-kelab pengguna, dengan persatuan-persatuan negeri, dan kita menyeru pada mereka supaya bersama dengan kita untuk menangani isu ini, kerana isu ini isu kita bersama. Jangan just beritahu kemudian suruh kita selesai. Tidak. Kita selesai bersama sebagai satu keluarga Malaysia, dan masa yang sama insya-Allah tahun depan kita akan cuba perkasakan kelab-kelab pengguna di sekolah-sekolah. Nak didik anak-anak sekolah, pelajar kita di sekolah untuk mengetahui betapa powernya kuasa pengguna. Kemudian menjadi pengguna yang bijak. Pengguna yang bestari, agar pendidikan pengguna ini akan dapat menentukan hala tuju dan juga kehidupan mereka. Kerana rata-rata saya perhatikan pelajar-pelajar ni kebanyakannya bila mereka dah masuk berzaman alam pekerjaan, mereka tak tahu nak jadi pengguna yang bijak. Mereka cuma syok saja bila dapat gaji 1,500, 1,600, 2,000 sebulan yang saya dah besar. Ya, betul. Kemudian towards the end, kemudian hutang situ, hutang sini. Dah ramai yang bankrupt kerana kredit kad dan sebagainya. Jadi ini satu benda yang saya rasa perlu kita didik kepada anak-anak kita, kepada pelajar-pelajar kita, agar mereka menjadi pengguna yang bijak dan mereka menjadi seorang warga negara yang bertanggungjawab. Katanya apa sahaja yang diberi, apa sahaja yang dilaporkan kepada kita, mesti ada tanggungjawab. Ada rasa
ada rasa responsibility terhadap apa yang dilakukan dan sebagainya. Sebab sebenarnya kata tadi, kita ni satu keluarga. Kita ni adik, abang, kakak, mak, ayah semua sekali hormat menghormati, tolong menolong, bekerjasama, insya-Allah kita akan menjadi sebuah keluarga Malaysia yang harmoni, yang sejahtera dan yang bahagia. Ya, insya-Allah Datuk. Baik, dengan berbaki beberapa minit saja lagi ni Datuk, mungkin boleh kongsikan perancangan masa hadapan KPDN HEP menuju akhir tahun ini, dan juga kita nak menuju ke pengawalan kehidupan rakyat dalam keadaan pasca pandemik. Kita bersedia ke arah itu. Jadi apa agaknya program-program yang dirancang oleh KPDN HEP menuju ke arah pasca pandemik ini nanti? Program yang terdekat, di samping kita telah melancarkan skema harga maksimum keluarga Malaysia, untuk maklumkan bahawa dalam masa tempoh yang diberi, harga barang-barang yang kita nyatakan itu jangan lebih. Kemudian dalam masa yang sama, kita juga nak maklumkan bahawa skim harga maksimum keluarga Malaysia ni, walaupun harga ayam terletak RM9.20 sekilo, tapi bila berlaku lambakan nanti, harga ini mungkin dah tak terpakai. Sebab ini untuk sementara. Yang penting, konsep kita, peniaga tidak rugi, pengguna tidak teraniaya. Jadi program-program yang akan kita rancang untuk masa depan ialah mengadakan advokasi dan juga libat urus dengan stakeholder kita, pengguna, peniaga, pembekal, pemborong dan sebagainya. Kemudian dalam musim hampir banjir ni kita ada berbenarkan supaya pemborong dan juga peruncit supaya menyimpan barang lebih daripada 30% daripada apa yang kita benarkan. Untuk persiapan musim banjir, kita bimbang bila hujan mari, barang supply barang asas tidak ada, tiba-tiba jalan tersekat. Jadi untuk seketika, untuk bulan Tengkujuh ini, musim Tengkujuh ini, kita benarkan pemborong dan juga peniaga simpan lebih daripada sehingga 30%. Maknanya kalau biasa disimpan 100% barang, untuk bulan ini kita benarkan sehingga 130%. Jadi itu yang kita rancang. Dan kita di kementerian, bukan saya katakan tadi juga, kita akan perkasakan kelab-kelab pengguna, persatuan pengguna, kelab-kelab pengguna, dan kita dalam proses untuk menubuhkan majlis pengguna di bahagian-bahagian ataupun di kawasan di daerah masing-masing, untuk nak biar saluran tersebut ada, mana daripada bawah naik sampai ke atas. Jadi itu sebagai satu cara untuk nak merapatkan antara kementerian dengan rakyat. Dan saya yakin, insya-Allah, jika dapat kerjasama dari semua pihak, apa saja isu yang akan kita hadapi akan dapat dilaksanakan. Kata orang, berat sama dipikul, beringan sama dijinjing. Hati gajah sama didapah, hati kumang sama dicecah. Itu konsep keluarga Malaysia. Ya, insya-Allah Datuk. Baiklah, seperti yang kita kata tadi Datuk kan, kalau isu kenaikan harga barang dan juga kos sara hidup ni kalau kita bincangkan dia berulang-ulang, dia takkan habis. Namun ada juga penyelesaian daripada KPDN HEP ke arah ini, dan kami amat berterima kasih kerana Datuk sanggup meluangkan masa untuk menerangkan lebih mendalam lagi tentang isu ini. Terima kasih Datuk. Ya, kita ucap terima kasih juga. Terima kasih dan Gladi. Kalau ada masa boleh jumpa lagi. Ya, insya-Allah kita jumpa lagi Datuk. Baiklah, itu saja untuk episod kali ini. Itu dia Datuk Rossul Wahid, Timbalan Menteri di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada tetamu kita hari ini, dan terima kasih juga kepada anda kerana meluangkan masa bersama dengan kami dalam Soal Rakyat. Saya Azaria Tagaya. Kita jumpa lagi di episod lain, insya-Allah.